Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah, yakni mengerjakan sembahyang, dan beribadatlah kepada Tuhan kamu, yakni dengan mentauhidkannya, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba' Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Alhamdulillah. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dikasih sekalian, apa kabar anda semua? Harapan saya semoga semuanya alhamdulillah sehat, ceria, sehat walafiat semua ya. Moga-moga kita semua akan dapat menikmati segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan kembali berbakti kepadanya. Dengan kata lain, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT di atas anugerah nikmat yang kita dapat ini, sehingga kali ini kita dapat bertemu lagi dalam kuliah kita ya. Kerana itulah kepemurahan Allah. Allah masih mengasihi kita, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita berbakti kepada Dia sungguh-sungguh, untuk kita bersyukur sungguh-sungguh di atas segala nikmat yang diberikan pada kita. Kerana itulah tujuan dan matlamat Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak aku jadikan kamu, yakni jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang kasih, itulah tujuan, itulah matlamat kita diciptakan. Jadi kita jangan tergelincir dari matlamat itu. Oleh kerana itu kita menuntut ilmu pada kali ini ya. Menuntut ilmu, moga-moga kita menjadi orang yang ada ilmu dan tahu bagaimana cara nak beribadah kembali kepada Allah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Ya, dengan kita menuntut ilmu, sekarang kita belajar tentang bab salat ya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang ulung, nabi yang ulung, nabi penutup ya, nabi akhir zaman, nabi penutup, nabi yang dizahirkan kemudian tetapi diciptakan awal ya. Kerana dialah diciptakan segala makhluk ini. Itulah nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi sangatlah kalau kita tidak berselawat kepadanya. Jadi berselawatlah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, mari kita meneruskan kuliah kita. Kuliah yang lalu kita telah membicarakan rukun salat itu 13 perkara. Kita telah membicarakan rukun yang keempat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan semua yang mengikuti kuliah yang lalu dapat menangkapnya, dapat memahaminya dan dapat mengamalkan bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang betul ya. Kali ini kita masuk ke rukun solat yang kelima, iaitu rukuk. Rukun solat yang kelima iaitu rukuk beserta tamakninah ya. Rukuk beserta tamakninah. Rukuk itu ialah membungkuk ke hadapan. Membungkuk ke hadapan sekira-kira sampai dua tangan kita kepada dua lutut. Itu rukuk. Ini yang lebih afdal ialah membungkuk ke hadapan dengan menyamakan belakangnya dengan tengkuknya. Sekira-kira jadilah keduanya lurus. Lurus belakang dan tengkuk kita seperti seumpama sekeping papan. Serta meluruskan kaki, iaitu betis dan paha kita lurus, dan dua tapak tangannya memegang dua lututnya, serta menjarangkan anak-anak jarinya. Itu dikatakan rukuk ya. Jadi sekurang-kurang rukuk itu, ini rukuk yang sah ialah dengan menunduk
sehingga kedua-dua tangan kita dapat sampai kepada kedua-dua lutut. Ya. Maksud kedua-dua tangan itu ialah tapak tangan. Tapak tangan kita meletakkan tapak tangan ke lutut. Ya. Tapi itu bukanlah syarat rukuk, tetapi sunat. Meletakkan tapak tangan ke lutut itu bukanlah syarat rukuk, tetapi sunat. Namun tunduk untuk rukuk itu adalah wajib. Tunduk dalam rukuk itu wajib, mesti tunduk. Tunduk itu wajib, dan sekurang-kurangnya tunduk yang sah ialah sekiranya seseorang hendak meletakkan tapak tangannya ke lutut, nescaya dapat dicapainya. Itu maksudnya. Mana sekurang-kurang sah kita tunduk tu, tapak tangan kita mesti mencapai dua kepala lutut kita tu. Dua tapak tangan yang kanan dan tapak tangan kiri mesti capai lutut yang kanan dan lutut yang kiri. Capai. Jika jari-jarinya sahaja yang dapat capai, maka rukuk belum sah. Kalau kita rukuk sekadar ujung jari je kita letak, tak sampai tapak tangan, tidak sah rukuk kita. Jadi syarat ini dikenakan kepada kita yang sihat, manusia yang normal. Lain halnya kalau kita tak ada tangan pendek contoh, kan, cacat, itu tidak termasuk dalam hukum. Hukum sekarang ni pada mereka yang sihat. Kalau mereka yang cacat, tangan pendek sebagainya, maka mereka boleh melakukan rukuk itu mesti juga bungkuk, tetapi tangan tidak perlu sampai ke lutut, sebab memang tangan dia tak akan sampai. Jadi mereka yang fizikalnya luar biasa seperti tangan pendek ataupun terlalu panjang, mereka tidak dikenakan syarat ini. Yang ini tidak perlu tapak tangan sampai kepada lutut, begitu ya. Jadi itu dia dianggap rukuk. Rukuk ini mesti tunduk ya. Lihat gambar aja. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, hingga akhir ayat ya. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk dan bersujud. Surah Al-Hajj ayat 77. Itu firman ataupun dalil kenapa kita kena rukuk. Sebab rukuk ini, sujud ini perintah Allah ya. Tapi sujud nanti kita akan bicarakan dalam rukun yang seterusnya. Kan kita belajar bab rukuk dulu. Jadi rukuk ini pun ada syarat-syarat sah rukuk. Syarat-syarat sah rukuk itu, yang pertama, sah rukun yang sebelumnya. Maksudnya sebelum kita rukuk kita baca Fatihah, sah Fatihah. Dan sebelum baca Fatihah kita dalam keadaan qiyam, berdiri betul, maka sah berdiri betul itu. Barulah kita boleh beralih kepada rukuk ya. Jadi sah rukun yang sebelumnya, itu syarat yang pertama, sah rukuk. Yang kedua, melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana yang lain. Melakukan rukuk kerana melakukan rukun solat, bukan kerana yang lain ya. Artinya bukan tujuan lain itu, maksudnya tujuan yang lain ialah seperti menundukkan badannya kerana mengelakkan sesuatu, lalu dia pun kerana nak mengelak tu, lalu dia pun rukuk. Dia terniat aku nak elak tu rukuk. Contohnya orang baling batu ke, kalau tak rukuk ni kena kan, maka dia pun rukuk. Itu tak betul. Dia tidak boleh niat kerana takut orang baling batu, dia mengelak, maka dia rukuk. Kalau berlaku begitu, dia hendaklah berdiri tegak semula, kemudian buat rukuk semula. Rukuk semata-mata kerana menunaikan rukun solat, tidak boleh ada tujuan lain ya. Kerana mengelakkan sesuatu lalu jadikan sebagai rukuk, maka wajib kembali berdiri. Berdiri semula, kemudian baru dia rukuk semula. Begitu ya. Mesti begitu. Kemudian itu artinya yang kedua, melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana yang lain. Yang ketiga, melaksanakan tamak-nina dalam rukuk. Melaksanakan tamak-nina dalam rukuk ya. Arti tamak-nina ni bermaksud tenang, diam seketika. Kuliah yang lepas pun kita dah bagi tahu, kita ulang. Tamak-nina bermaksud tenang, diam seketika, diam sekejap, tanpa bergerak. Itu setengah ulama kata tanpa bergerak tu dengan kadar paling kurang membaca subhanallah ya. Jadi mesti ada tamak-nina dengan kadar paling kurang membaca subhanallah ya. Tamak-nina dari sudut bahasa kita diam. Ya, kita ulang banyak kali supaya faham. Tamak-nina maksudnya diam. Diam ketika rukuk. Dalam keadaan bungkuk itu kena diam sekejap. Setengah ulama kata diam tu sekadar paling kurang dengan ucapan subhanallah. Macam tu. Artinya tidak bergerak semua anggota, diam semua anggota. Itu dikatakan tamak-nina di dalam rukuk, dalam keadaan membungkuk. Ya. Jadi tamak-nina itu dari sudut syarak ia bermaksud anggota-anggota yang berada dalam keadaan stabil, diam dan bagi satu tempoh yang tertentu, dengan
bagi tempoh yang tertentu. Sekurang-kurang lama masa tamak-ninah ialah dengan berhenti sekejap, berhenti sehingga tetap anggota-anggotanya dan kelihatan berhenti itu ada pemisah. Maksudnya ada pemisahan antara gerakannya untuk turun dan gerakannya untuk bangun. Tadi kita tengah berdiri, bila kita rukuk saja kita berhenti sekejap, maka ada pemisah. Sebelum kita nak bangun balik, kita dah berhenti rukuk dah, baru kita lepas tu kita bangun balik. Jadi itu dia. Setengah ulama kata macam tadi, sekurang-kurang dalam bacaan subhanallah. Jangan kita rukuk laju sangat, tidak ada tamak-ninah, tidak sah rukuk kita. Begitu. Itu dikatakan syarat rukuk yang ketiga. Ini melaksanakan tamak-ninah dalam rukuk. Itu dia. Kemudian syarat yang keempat, membungkukkan badan sehingga kedua tangan dapat mencapai kepada kedua lututnya. Itu maksudnya. Walaupun meletakkan tangan di lutut tu bukan syarat, tetapi mesti capai. Bagi orang yang sihat, yang tangannya sempurna, bungkuk itu mesti capai itu. Mesti capai. Waktu dia bungkuk dalam rukuk tu, dia mesti tangan dia, tapak tangan dia mesti boleh letak atas lutut, bukan sekadar hujung-hujung jari sahaja. Faham tu kemudian tidak boleh juga rukuk itu secara dalam keadaan dipanggil inkhinas. Inkhinas ni rukuknya tidak sah. Barang siapa rukuk dalam bentuk inkhinas, tidak sah rukuknya, bahkan batal rukuknya. Dan kalau diteruskan juga, sembahyangnya batal dan dia jatuh, hukumnya haram. Kalau dia tahu rukuk dalam bentuk inkhinas tu haram, tapi dia sengaja buat juga, maka dia berdosa. Melainkan kalau dia tak tahu. Apa itu inkhinas? Rukuk dalam keadaan inkhinas ini ialah merendahkan badan ke bawah sambil mengangkat kepala. Kepalanya didongakkan. Dia rukuk ke bawah, badan di ke bawah, tapi kepala didongakkan, kemudian dada dikedepankan. Ada orang buat ni, kita boleh lihat. Dia rukuk, kepala dia mendongak, dada dia ke depan sikit. Begitu. Ini kalau dia tahu hukumnya haram, maka batal sembahyangnya, batal rukuknya, tidak sah. Tapi kalau dia sengaja, maka dia berdosa. Tak sengaja, kalau masih belum belajar, tak faham, baru dengar hari ni, maka dia maafkan. Selepas kita faham hari ni, kita tak boleh rukuk cara inkhinas. Inkhinas ni tak boleh. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita buat tu, kita sedar, salah ni, aku dah belajar. Kita kena berdiri balik tegak, ulang balik rukuk tu betul-betul. Rukuk seperti ikut syarat yang kita sebut ini. Itu rukuk tu membungkuk, kedua tangan mesti mencapai kepada kedua kepala lutut kita. Begitu. Jangan rukuk cara inkhinas, kata ulama dalam kita sebut inkhinas. Rukuk yang macam tadi, inkhinas ni, kepala dia, badan dia tunduk ke bawah, kepala dia mendongak, dada dia ke depan sikit. Itu tak boleh. Ada orang buat tu. Kemudian dalam macam tu, setengah pula bila rukuk pula, siku dia bengkok. Siku jangan bengkok. Untuk nak mengukur kita punya cantik tu, siku tu pun tak boleh luruskan siku. Jadi kemudian betul-betul rata antara punggung, tengkuk kita dan badan kita rata, cantik, lurus saja. Itu rukuk yang sebenar. Kemudian itu rukuk yang sebenar. Kemudian tadi syarat yang ketiga tu kita ada tamak-ninah, kan? Itu syarat yang keempat. Syarat keempat rukuk. Tamak-ninah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengajar seorang sahabat, sahabat Al-Musi dipanggil. Al-Musi ni maknanya sahabat yang baru belajar. Dalam keadaan sembahyang, Rasulullah beritahu, atimur ruku'a was sujud, sempurnakanlah rukuk dan sujudmu. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah dalil kenapa kita rukuk dan kenapa kita sujud. Atimur ruku'a was sujud, sempurnakanlah rukuk dan sujudmu. Itu kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga ada satu hadis lain yang diriwayatkan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Al-Musi juga. Ini seorang sahabat yang tidak sempurna solatnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, summarka hatta tatma'inna raki'an. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Rasulullah SAW bersabda, kemudian rukuklah sehingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Tenang itulah disebut tamak-ninah. Tatma'inna tu tamak-ninah dalam bahasa lain, itu dikatakan tenang, mana berdiam. Ketika rukuk itu, rukuklah sehingga kita tenang, seluruh anggota kita tenang, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah menyuruh kita rukuk sehingga kita tenang. Tenang dalam keadaan rukuk maksudnya semua anggota tak goyang dah, bahu tak goyang, kepala tak goyang, kaki, tangan semua tak goyang. Dalam keadaan seketika berhenti. Sekurang-kurang kata ulama,
dengan kadar sebutan subhanallah. Berapa second dia tu? 1, 2 saat, 3 saat. Subhanallah 3 saat, kan? Itulah kita kena diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ya, tentang dalil tamaknina ketika rukuk ni. Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi syarikatal ladzina yashriku min salatih. Sahabat keheranan, ya, melalui sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa yashriku min salatih? Wa kaifa yashriku min salatih? Qala, berkata Rasulullah, la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Maksud hadis ini lebih kurang, Rasulullah SAW berkata, sejahat-jahat manusia mencuri itu ialah yang mencuri ketika sembahyangnya, ketika solatnya. Maka para sahabat keheranan, macam mana orang boleh mencuri dalam solat? Ya, sahabat pun bertanya, wa kaifa? Ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri dalam solatnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nampak tu? Hadis riwayat Ibnu Syaibah, Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Ya, maksudnya Rasulullah ibaratkan punya buruknya perangai orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, ibarat pencuri di dalam solat. Rasulullah kata sejahat-jahat pencuri ialah mencuri ketika solat. Nampak tu? Kita tak faham, kita tak dengar hadis ni, kita tak belajar, kita ingat mencuri yang biasa. Dalam solat pun kata Rasulullah boleh mencuri kalau rukuk dan sujud tidak disempurnakan. Baik itu kita dah belajar hari ni, kita dah dengar hari ni, sempurnakanlah sujud dan rukuk kita seperti mana kita belajar. Barulah kita terlepas daripada gulungan orang yang dikatakan mencuri di dalam solatnya. Gitu. Jadi saudara-saudari yang dikasih sekalian, itu persoalan rukuk tadi, ya, iaitu 4 syarat rukuk. Rukuk itu pertama, syarat sah dia mestilah rukun yang sebelum ni, artinya berdiri tegak, Fatihah itu sudah sempurna, maka barulah sah kita boleh rukuk, ya. Kemudian melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun sembahyang, bukan kerana tujuan lain, ya, bukan kerana niat-niat lain nak mengelak orang, pukulkan air, orang baling ke atau sebagainya, ya. Yang ketiga, melaksanakan tamaknina dalam rukuk. Kita dah sebut tadi, siapa tak ada tamaknina dalam rukuk, Rasulullah kata dia ibarat pencuri, ya. Yang keempat, membungkukkan badan sehingga kedua tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Ini bagi kita yang sempurna, yang sihat. Ada orang dia sakit, tulang belakang dia keras, tak boleh bungkuk betul-betul, itu dimaafkan bagi dia, kerana dia bukan orang yang sempurna, dia sudah tidak sihat. Begitu juga orang yang cacat, tangannya panjang lebih ke atau tangannya terpendek ke, dia tidaklah disyaratkan tangan itu masih sampai lutut. Tapi yang disyaratkan ialah kepada dia, kalau belakang dia sihat, tulang belakang sihat, membungkuk itu sampai antara kepala, tengkuk dia, badan belakang dia dan punggung dia itu rata, sama. Itu keadaan orang dalam rukuk itu. Kemudian kita terus kepada rukun sembahyang yang ke-6. Kerana rukuk kita huraian pendek, kita ada masa lagi. Rukun solat yang ke-6 iaitu i'tidal dan tamaknina juga di dalam tu, ya. Apa itu i'tidal? I'tidal itu kembali kepada keadaan sebelum rukuk, artinya berdiri. I'tidal maksud kembali pada posisi berdiri, posisi qiyam seperti keadaan sebelum kita rukuk tadi, ya. Jadi kembali pada keadaan sebelum rukuk dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Itu i'tidal. Tadi kita rukuk, membungkuk, habis membungkuk kita letak maknina diam seketika, kita takbir intikalat lagi, kita bukan takbir, kita baca sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kita pun bangun tegak, berdiri tegak macam mana kita qiyam awal-awal tadi, ya. Itu dipanggil i'tidal, artinya berdiri selepas rukuk itu dipanggil i'tidal. Itu bagi mereka yang sembahyang berdiri, yang mampu berdiri. Bagi mereka yang tak mampu berdiri, mungkin sembahyang duduk, sama juga. Ketika rukuk itu dia membungkuk kepala, badan dia sedikit, maka i'tidal ini dia tegakkan semula badan dia seperti mana orang qiyam berdiri, dia duduk dalam keadaan badan dia tegak. Itu dipanggil i'tidal. Dan ketika tegak, hendaklah berdiri dan diam tegak seketika. Ketika kita berdiri, kalau kita bagi orang yang sembahyang berdiri, selepas rukuk berdiri tegak, hendaklah diam seketika. Itu dinamakan tamaknina. Kalau kita sembahyang duduk pun sama, kita rukuk tadi kita membungkuk sedikit, maka lepas tu bila i'tidal kita tegakkan badan kita dan diam seketika, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga ketika mengajarkan seorang sahabat al-musi, ya, Rasulullah berkata, "Tsumma rfa' hatta ta'dila qa'iman." Tsumma rfa' hatta ta'dila qa'iman. Rasulullah SAW bersabda, kemudian bangkitlah, yakni daripada rukuk sehingga kamu berdiri betul. Itu kata Rasulullah SAW. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, ya. Itu dinamakan i'tidal. Faham, ya? Itulah dipanggil istilah i'tidal, berdiri selepas rukuk, itu i'tidal. Berdiri dan diam seketika, ya. Diam seketika mana i'tidal berserta tama'ninah tadi, ya. Kemudian syarat-syarat sah i'tidal. Pertama, rukun sebelumnya iaitu rukuk adalah sah. Begitulah, kena sah rukun sebelum tadi. Kerana rukuk tadi dah betul dah, sah dah, barulah kita boleh pergi i'tidal. Yang kedua, melakukan i'tidal kerana melaksanakan rukun solat, bukan sebab yang lain. Melakukan i'tidal kerana sebab melaksanakan rukun solat, bukan sebab yang lain. Sama juga macam rukuk tadi. Bukan nak rukuk kerana mengelak, bukan nak berdiri kerana mengelak sesuatu, tapi berdiri kerana melaksanakan rukun solat. Yang ketiga, melaksanakannya dengan tamak-nina. Tadi kita dah sebut, melaksanakan tamak-nina maknanya ketika kita berdiri betul, kepala tak boleh goyang, tangan-tangan, jari-jari semua tak boleh goyang, kaki lengan tak boleh goyang. Kena berdiri, berdiam seketika, tenang seketika. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat sah i'tidal, badan tegak, tidak memadai jika seperti orang yang sedang rukuk. Kalau dia orang yang mampu berdiri tegak, dia tak boleh badan dia bongkok, dia mesti berdiri betul-betul tegak, macam huruf alif tegak, begitu juga kalau dia sembahyang duduk, dia mesti duduk tegak, begitu. Yang kelima, tidak memanjangkannya lebih daripada kadar membaca doa yang sunat dan membaca al-Fatihah. Maksudnya tidak lama, dia i'tidal tu tidak panjang lama. Lama dia hanyalah dibenarkan ketika kita membaca seperti mana lama membaca Fatihah, ataupun seperti mana lama membaca doa kunut. Ada i'tidal, doa kunut dibaca dalam keadaan berdiri selepas rukuk, itu dipanggil i'tidal. Ya, itu syarat yang kelima. Yang keenam, boleh memanjangkannya pada rakaat terakhir. Ini kerana pada rakaat terakhir dalam tempat adalah tempat untuk membaca kunut, membaca doa kunut. Boleh dipanjangkan i'tidal tu, tapi rakaat terakhir. Kalau sembahyang subuh, rakaat kedua. Kalau sembahyang biasa kita akan baca doa kunut, pertama dipanggil kunut ratibah. Kunut ratibah ini adalah kunut yang dibaca dalam solat subuh dan solat witir. Bila kita solat witir, terutama bulan Ramadan tu, selepas kita sembahyang tarawih, kita ada solat witir kan, 15 terakhir imam akan baca kunut. Maka itu dibenarkan dalam i'tidal baca kunut di dalam rakaat terakhir. Ya, itu dipanggil kunut ratibah. Ataupun ada lagi, yang satu lagi kita buat kunut nazilah. Kunut nazilah yang dibaca ketika solat subuh juga, ataupun witir pun boleh. Atau biasanya kunut nazilah ni dibaca ketika orang solat hajat, pun sama juga di rakaat kedua, rakaat terakhir ketika i'tidal membaca kunut nazilah. Kunut nazilah tu apa? Doa supaya balak diangkat oleh Allah. Itu kata dipanggil kunut nazilah. Membaca doa kunut supaya balak diangkat oleh Allah. Ya. Itu kadar berdiri. Kalau tak ada sebab, tak ada doa, tak ada apa, tak boleh lama-lama, hanya seketika sahaja. Itu syarat membaca, syarat i'tidal, ya. Syarat kita i'tidal. Artinya itulah dua rukun yang kita belajar hari ini. Pertama rukuk, yang kedua i'tidal, ya. Saya ulang sekali lagi sepintas lalu. Rukuk ialah membongkokkan badan kita ke hadapan sekira-kira sampai dua tapak tangan kita kepada dua lutut, sampai dua tapak tangan kita kepada dua kepala lutut. Jadi sekurang-kurang yang sah ialah dengan menunduk sehingga kedua-dua tangan kita dapat sampai kepada kedua-dua lutut kita. Itu dikatakan rukuk. Dan ada tamak-nina. Tamak-nina ialah berhenti seketika, bertenang seketika dalam keadaan membongkok itu. Tangan tidak bergerak, kaki tidak bergerak, kepala tidak goyang, badan pun tak goyang. Itu dikatakan rukuk. Setelah melaksanakan rukuk itu, barulah kita bangun berdiri. Kalau kita dalam sembahyang keadaan berdiri ataupun tegak semula, itu dipanggil i'tidal. Faham, ya? Berdiri selepas rukuk itu, itulah yang dipanggil i'tidal. Artinya berdiri selepas menunaikan rukuk dipanggil i'tidal. Berdiri tegak, bagi orang yang mampu berdiri tegak, dia mestilah berdiri tegak. Artinya apa itu i'tidal? I'tidal itu kembali dalam keadaan qiyam selepas rukuk. Sebab sebelum rukuk tadi kita dalam keadaan berdiri. Maka syarat tadi tu kita dah sebut, syarat berdiri itu mestilah kita lakukan i'tidal itu kerana
melakukan rukun solat, bukan kerana sebab yang lain. Kemudian mesti ada tamak ninah, berdiri seketika waktu kita baca i'tidal, badan mesti tegak. Kalau kita sembahyang duduk pun sama, badan mesti tegak juga, tak boleh badan condong atau macam orang rukuk sikit, tidak sah i'tidal, ya. Kemudian tidak memanjangkan kadarnya melebihi baca surah Fatihah. Melainkan yang keenam, di rakaat terakhir kita boleh memanjangkan i'tidal kalau kita dengan tujuan kita baca doa kunut, sama ada kunut ratibah, kunut dalam sembahyang subuh atau sembahyang witir, ataupun kunut nazilah yang biasanya dilakukan ketika kita sedang menunaikan solat hajat. Kunut nazilah maksudnya kunut, doa kunut untuk mengangkat bala, mana kita mohon pada Allah supaya Allah angkatkan bala. Seperti mana kita hari ini masih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19, maka banyak-banyakkanlah membaca kunut nazilah dalam sembahyang kita, terutama sembahyang hajat, supaya Allah angkatkan bala, Allah angkatkan penyakit yang sedang merebak, ataupun Allah angkatkan wabak ini dalam kunut nazilah. Itu sebab dipanggil kunut nazilah, ya. Jadi itu saja kali ini kuliah kita, moga ada kefahaman kita. Jadi kita sudah pergi daripada rukun 13 itu tadi. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegak, yang keempat membaca Al-Fatihah. Setengah ulama meletakkan berdiri tegak ini adalah rukun yang pertama, lepas tu baru niat, baru takbiratul ihram, baru surah Al-Fatihah, mana-mana pun boleh, ya. Yang kelima ialah rukuk, yang keenam i'tidal. Jadi selepas ini kita akan belajar lagi rukun. Rukun maknanya benda yang wajib, yang mesti ada dalam solat itu, tak boleh tak ada. Kalau tak ada rukun ini, tidak sah solat. Jadi rukun yang seterusnya, rukun yang ketujuh, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, ya, bersujud. Nanti kita akan bahas di kuliah yang akan datang insya-Allah. Kalau kita bahas kali ini takut terlalu panjang. Jadi itu saja daripada saya. Moga-moga ada kefahaman dari kita, ya. Moga-moga kita faham. Macam biasa tak faham, ulang-ulanglah rakaman ini, ya. Buatlah catatan, kerana sekuat-kuat ingatan, catatan ialah sekuat-kuat ingatan. Jadi itu saja dari saya. Kita akhiri dengan baca tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Sekian, ampun maaf dari saya kalau ada salah silap, ya. Kalau yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.